Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam bengkel kreativiti dan penghasilan produk inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya Puan Marini binti Muhammad Salihin dari Jabatan Sains Sosial IPG Kampus Datuk Razali Ismail selaku moderator untuk slot petang ini, iaitu sesi yang ketiga, sesi yang terakhir. Untuk slot ini, kita bersama panel atau penceramah seterusnya yang akan membuat perkongsian ilmu tentang aplikasi augmented reality dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah ya, sedikit biodata tentang penceramah kita pada petang ini ya, iaitu Dr. Nur Juliana binti Abdul Majid. Dr. Nur Juliana binti Abdul Majid juga merupakan salah seorang dari pensyarah dari unit Pendidikan Seni Visual Jabatan Sains Sosial IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Beliau adalah anak kelahiran Alustar, Kedah Darul Aman. Okay. Mempunyai kelulusan dalam Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Grafik UiTM, Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dengan Kepujian Pendidikan, Ijazah Sarjana Instruksi Multimedia Universiti Sains Malaysia, dan ijazah kedoktoran atau PhD Multimedia juga dari Universiti Sains Malaysia. Kepakaran beliau adalah dalam bidang creativity, creative thinking, instructional multimedia, graphic design, animation, illustration, advertising, computer graphic dan juga fine art. Okay. Pencapaian dan anugerah beliau di antaranya adalah yang pertama sebagai pemegang scholarship JPA USM untuk master dan PhD dalam bidang multimedia di University of Birmingham, United Kingdom pada tahun 2004. Seterusnya mendapat anugerah B Illustration Competition Tokyo, Japan tahun 2018, DPIC TUS International Picture Books Exhibition di Frankfurt, Germany pada tahun 2019. Juga menyertai Flora Malaysia 2020 Online Juried Art Competition yang mana beliau adalah top 50 World Selected Artist. Juga IWS Pennsylvania, USA First International Juried Exhibition USA 2021. Beliau juga merupakan illustrator kepada buku cerita kanak-kanak, juga penulis buku akademik dan non-akademik, juga mendapat pencapaian anugerah dalam MIND IPG 2020 Minda Inovasi Pendidik. Okay. Seterusnya juga mendapat anugerah dalam International Summit of Innovation and Design Exposition 2020 atau INSIGHT Universiti Malaya. Juga pencapaian dalam menjentik kemahiran inovasi 2020 dan banyak lagi pencapaian dan anugerah beliau yang lain-lain ya. Okey, baiklah, tanpa berlengah lagi kita teruskan slot ini bersama Dr. Nur Juliana Abdul Majid. Dipersilakan doktor. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Puan Marini binti Muhammad Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah-pensyarah, guru-guru dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okay, saya Dr. Juliana. Okay, insya-Allah hari ini saya akan berkongsi ilmu mengenai beberapa perisian augmented reality yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dan dalam menghasilkan inovasi. So fokus saya adalah kepada penggunaan aplikasi augmented reality yang cepat dan mudah, insya-Allah. Okey, terlebih dahulu saya memohon maaf kerana menghadapi masalah teknikal pada paparan video saya dan saya tak dapat paparkan dan hanya dapat
memaparkan image gambar saya sahaja dan saya memohon maaf. Okay, saya akan share PowerPoint slide. Nampak ke? Nampak. Jelas, okey. Okay, Alhamdulillah. Okey, terlebih dahulu, okey, dalam slot ini saya terbanyak menentu kepada aplikasi AR. Okey, saya yakin ya semua audiens ni telah familiar dengan augmented reality, okey, aplikasi yang tidak asing lagi dan telah lama digunakan dan telah diaplikasikan pada era masa kini lah. So mungkin anda semua mungkin ada berpengalaman membangunkan aplikasi augmented reality ni, di mana augmented reality juga banyak kajian telah dijalankan dalam penghasilan augmented reality dan banyak diaplikasikan dalam penghasilan inovasi. Okay, so kita akan go to first slide. Okay, innovation. Okay, kita akan pergi augmented reality. First, okay, apa yang anda tahu mengenai augmented reality ni? Okay, augmented reality ni banyak definasi dan banyak kajian yang seperti saya maklumkan tadi, banyak dijalankan. Okay, di mana augmented reality ni adalah salah satu teknologi yang diperolehi di mana ia menggabungkan secara real time terhadap isi kandungan digital yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Ini salah satu definisi augmented reality ya. Dan seterusnya augmented reality juga membolehkan audiens melihat objek secara maya sama ada dalam bentuk 2D ataupun 3D, dua dimensi ataupun tiga dimensi yang memperlihatkan terhadap dunia nyata dengan bantuan beberapa tools iaitu webcam, and then komputer ataupun kacamata yang khusus untuk melihat paparan imej tersebut. Itu pun augmented reality. Augmented reality juga di mana kesan visual yang dihasilkan dihasilkan oleh komputer itu pun nama augmented reality juga, di mana objek visual dijana dengan menggunakan komputer dan ditambah pada situasi dunia sebenar yang kelihatan di skrin paparan. So hasilnya audiens akan melihat dunia sebenar melalui skrin komputer dan mendapati seolah-olah wujud pelbagai objek lain selain dari realiti sedia ada. So benda ni macam kita dapat benda tu seolah-olah dalam maya lah kan, dia looks real. Nampak macam benda tu hidup je. Okay, itu ada augmented reality. Berbeza dengan VR, okay, saya bagi sikit definisi mengenai VR. Okay, VR ataupun virtual reality. Okay, virtual reality di mana ia adalah ciptaan satu persekitaran yang baru dan tiada kaitan dengan dunia sebenar. Itu VR. Okay, dia berbeza dengan AR. Okay. Okay, saya beri juga definisi seterusnya mengenai AR. Okay. Okay, di sini. Okay, AR ni juga adalah memaparkan persekitaran yang diambil dari dunia sebenar dan ditambahkan di atasnya. Okay, that means dia ada overlay image. Okay, yang tu yang kita panggil augmented. Okay, di mana objek lain yang dijana oleh sesebuah komputer. Okay, so definasi AR ni kalau ikutkan tadi memang dia punya definasi sama, cuma dari segi penyataan itu ada berlainan dari segi ni definasi setiap pengkaji. Okey, definisi sebenarnya juga AR ni dia merupakan variasi kepada persekitaran maya. That means secara reality punya environment, okey, dia banyak variasi. AR juga melibatkan interaction. Okey, interaksi antara manusia. That means antara human interaction with computer. Okay, and then kandungan maya. Okay, apa kandungan maya yang ada dalam AR tu? Okay,
persekitaran sebenar ataupun the real situation, real environment, penceritaan digital, digital storytelling dan imajinasi. Nah, itu yang melibatkan AR. Apa yang melibatkan AR ini konten lah yang macam apa yang boleh melibatkan augmented reality itu sendiri. Augmented reality ni bukan aplikasi tunggal, that means dia tidak berdiri sendiri. Ia menggunakan komputer, dia menggunakan kamera web ataupun webcam atau paparan head mounted yang kita letak dekat kepala tu, untuk menyokong fungsi dia. Itu sudah sedikit mengenai AR. Saya kongsi juga mengenai ini yang menurut Red Hole, Paul Lewis dan Goswami pada tahun 2018 menyatakan mengenai augmented reality ni is live. Dia memang betul-betul memang live lah. Direct or indirect view of a physical real world environment whose elements are augmented by personal computers or PC that produce the information such as sound, video, design or GPS data. Dekat sini AR ni adalah dari persekitaran secara dunia nyata ataupun yang sebenar di mana ia adalah pandangan, kita dapat lihat dari segi pandangan fizikal secara langsung ataupun tak langsung. Oleh komputer peribadi yang dapat menghasilkan information, dapat menghasilkan maklumat seperti bunyi, video, reka bentuk ataupun GPS. GPS ni stand for Global Positioning System, di mana ia adalah satu satellite base yang radio navigation system. Data yang untuk augmented reality lah. Ini apa yang dinyatakan oleh Red Hole, Paulos dan Goswami pada tahun 2018. Dan kita pergi yang seterusnya, apa yang dinyatakan oleh Izwan Nurli, Syed Zulkarnia dan Saleh pada 2018 juga menyatakan bahawa AR ni adalah satu teknologi yang berpotensi besar. Memang dia adalah teknologi with vast potential and great pedagogical that offers new methods for the purpose of education. Di mana dia menawarkan satu metod yang baru dalam dunia pendidikan. AR with computer generated system allows user to see the real world environment with virtual object superimposed or composite in real world. Di sini situasinya di mana AR dengan sistem yang dijana oleh komputer, dia akan dia allow lah pengguna nak lihat the real world. Dunia yang sebenar bersama dengan objek persekitaran secara virtual yang bertindih. Yang bertindih dengan dalam dunia sebenar. Ini apa yang dinyatakan oleh pengkaji lah mengenai AR. Saya akan kongsi juga mengenai types of augmented reality. Di mana ada 4 jenis AR. Yang pertama kita lihat marker based AR. Apa yang dikatakan marker based AR? Marker based AR ni ataupun kita call dia satu lagi nama dia adalah image recognition. Di mana image kita boleh recognize berdasarkan dengan menggunakan satu image. Image kita macam kita scan and then dia kita paparkan. Itu marker based AR lah. Di mana contohnya kamera AR, kamera augmented reality tu dia memerlukan objek visual khusus dan kamera. Di mana objek visual ni dari pelbagai bentuk. Dia macam-macam bentuk lah boleh create untuk market based AR ni. Contoh saya nyatakan tadi adalah QR code yang dicetak ataupun simbol yang dihaskan. That means bila kita scan pada image tersebut, ia akan appear apa yang pada skrin paparan handphone kita lah, paparan smartphone tu. Itu kita panggil marker based augmented reality ataupun image recognition. Yang kedua
markerless AR. Okey, ia menggunakan teknologi GPS seperti saya nyatakan tadi. Apa maksud GPS tadi kan? Okey. Ataupun dia menggunakan juga kompas teknologi dan sebagainya, di mana ada chips inside tu, okey, yang dapat mengesan di mana location kita. Okay, that means chip inside in your handphone. Okay, memang ada dalam tu. Dia dapat, itu kita panggil teknologi GPS lah. Setiap handphone selalunya ada. Okay, di mana dia wujud dalam smartphone. Okay, kita panggil itu untuk nombor 2. Okay, yang seterusnya, okay, projection based augmented reality. Di mana di sini ia adalah berkaitan dengan memancarkan cahaya buatan, ya, cahaya buatan bukan cahaya matahari, ya, dia buat, okey, buatan ke permukaan yang sebenar ataupun real, okey, real situation di mana wujud user interaction dekat situ. Contohnya kalau tengok Star Wars, okey, Star Wars ada dia menggunakan hologram dalam filem ni kan banyak dia science fiction kan. Okey, so dekat situ boleh tengok bagaimana projection based AR diaplikasikan dalam filem tersebut. Okay, that means AR ni memang sangat dah lama digunakan dan cuma sekarang di-upgrade lagi lah. Okay, yang keempat adalah superimposition based augmented reality ataupun kita panggil ia adalah untuk object recognition. Kita nak recognize object, okay, recognize object. Lazimnya dalam dunia perubatan, okay, dunia perubatan memang apply superimposition ni. Contohnya kita nak x-ray patient punya body, okay, doktor nak tengok tu dia boleh scan lah, nanti saya akan tunjuk gambar dia nanti, contoh dia. Okay, di samping tu dia juga boleh enhance historical tour. Okay, ini di antara contoh augmented reality yang mempunyai pelbagai fungsi yang berlainan dan definisi yang berbeza. Okay. Kita tengok yang, okay, this one. Okay, markerless augmented reality tadi macam ni situation dia. Kita cari, kita nak tengok location, that means dia akan scan. Kalau ada QR code dekat sini, dia scan and then memang akan appear dekat smartphone, dia akan guide. Okay, nak pergi mana lah. Okay, and then projection augmented reality, this station is macam ni lah. Okay, marker based augmented reality, and the last one superimposition based augmented reality. Okay, contoh ni macam historical tour. Okay. Okay, sorry. Okay, kita pergi terusnya mengenai apa device yang support AR ni. Okay, ada beberapa device yang memang boleh support AR ni. Okay, yang pertama smartphone lah. Okay, mobile devices. Smartphone ataupun tablet yang memang ada tablet yang the latest tablet lah. Okay, di mana aplikasi AR ni digunakan dalam perniagaan ataupun dalam bisnes. Okay, and then dalam sports, okay, games, dalam social dan sebagainya yang boleh diaplikasikan. That means bila ada ada smartphone, ada tablet yang menggunakan teknologi AR ni, so everything semua ni boleh support. Okay, and then yang kedua, special AR devices, okay, yang dikhaskan khusus untuk augmented reality, pengalaman augmented reality yang lebih baik. That's mean AR experience yang yang lebih baik lah. Contohnya macam head up display ataupun kita panggil HUD. Okay, HUD ya. HUD HUD head up display ni dia memang khas untuk dapatkan satu pengalaman AR yang sangat hebat. Contohnya seolah-olah anda berada dalam dunia realiti yang sebenar. Okay, contohnya macam main game kereta, anda seolah berada dalam kereta yang sebenar dan berada di litar yang sebenar. Itu contoh special AR devices lah. Okay, yang ketiga AR glasses. AR glasses ni okay, adalah teknologi paparan sinar, okay, yang tidak memerlukan pengguna mengalihkan pandangan dari naturally looking. Okay, okay, sorry, this is HUD. Sorry, HUD tadi.
yang sebagai contoh tadi. AR glasses adalah seperti Google Glass, Luster See-Through dan Meta to Glasses dan sebagainya. Glasses di sini kita pakai lah. Kita pakai memang dia ada paparan yang boleh lihat yang dibuat, yang direka khas untuk augmented reality. Okay, cermin mata yang direka khas untuk augmented reality yang boleh support device ni. Device ni boleh support AR punya application. Okay, yang last one adalah virtual retina displays, or we call that VRD. Okay, di mana VRD ni dapat menghasilkan gambar dengan sinar laser pada mata manusia. Okay, ia masih dalam eksperimen lagi ya, dan masih dalam uji kaji lagi, di mana dia bertujuan untuk mendapatkan gambar lebih terang ataupun high resolution. Itu kita panggil virtual retina display. Okay, contoh dia di sini. Okay, ini adalah supported devices. Okay. Okay, ni contoh cakap HUD tadi. Okay, HUD ni seolah-olah berada di dunia reality. This one adalah virtual retina display. Okay. Okay, still dalam eksperimen lagi. Okay, ini glasses yang telah direka khas untuk augmented reality. Okay. This one adalah yang tadi, yang smartphone yang kita boleh scan and then boleh tengok lah. Okay, aplikasi yang kita boleh download aplikasi tu and then boleh based on image mana kita ni lah kita nak gunakan augmented reality tu di mana. Okay, kena ada image dulu apa pun. Okay. Okay, AR application juga berada pada games, pada social media, pada medical dan juga pada broadcast. Okay, ini adalah contoh games. Okay, ini adalah contoh games. Di mana games ni, kalau tengok Pokemon lah, okay, contohnya game Pokemon. Pokemon ni dah lama, okay, dah lama. So kalau Pokemon ni ada satu seolah betul-betul dunia reality, di mana kalau anda lihat, okay, kalau siapa yang pernah bermain game ni, okay, dia berada di mana-mana. Okay, tapi dia kena start install game tersebut lah. Okay, seperti di sini, contoh di sini adalah Jurassic Park. Okay, Jurassic Park pun adalah dia juga membangunkan aplikasi augmented reality dan juga Jurassic Park. Okay, dia juga membangunkan AR juga. So ni antara game yang digilai oleh remaja zaman sekarang lah. Okay, seolah-olah memang berada di dunia reality. Okay, itu betapa hebatnya augmented reality ni tarikan dia tu. Okay, so kita tengok social media. Social media that mean contohnya, okay, bila anda scan pada menu makanan, okay, di restoran, okay, akan keluar paparan ni. Depends lah, kalau katakan restoran tersebut dia memang menggunakan teknologi ni, so anda berpeluang lah melihat bagaimana AR ni diaplikasikan pada paparan, contohnya menu di restoran tersebut. Okay, sama juga di shopping center, okay, di mana bila scan pada image tersebut keluar 80%, 70% and so on tentang image tersebut, okay, dan tentang fashion, tentang clothes tersebut. So ini adalah aplikasi AR yang dipaparkan. Okay, begitu juga dengan interior design. Okay, ini adalah sofa di sini design lah untuk interior design. Okay, kita boleh pilih fabric mana yang kita nak. Okay, mesti ada aplikasi tersebut ya, dibangunkan, baru kita boleh ubah design tersebut. Jadi kita boleh choose design tersebut. Okay, ini sama juga. Okay, ini pun pada social media. Okay, this is for medical. Okay, medical ni kalau anda dapat lihat, di mana dalam dunia perubatan, dia diaplikasikan untuk macam ni lah, dalam operation theater. Okay, semua dalam proses dalam kelas macam medical classes, okay, something like this. Okay, ini situation dia. Okay, this one pun okay, di mana bila scan atas buku ni dia akan keluar
image AR ni. Okay, macam mana diaplikasikan dalam dunia perubatan. Okay, this one broadcast. Broadcast ni memang memang sekarang memang digunakan oleh walaupun di Malaysia kita tengok TV1, TV3 memang gunakan teknologi AR. Okay, dan banyak lagi lah. Okay, okay, ini di antara uh, aplikasi AR yang di-apply dalam situasi ini. Okay. Okay, kalau kita tengok history dia sedikit, okay. Okay, sejarah augmented reality ni memang dah lama sebenarnya, okay. Pada tahun 1968 lagi, okay, 1998 and then dia still upgrade sampai hingga kini. Okay, kita lihat the first Okay, the history of augmented reality ni kalau kita tengok dekat atas pada tahun 1968, dia dibangunkan oleh saya tak nampak dia punya screen. Ya, sekejap ya. Okay. Saya tak kasi teruskan sebab tak nampak dia punya ni. Okay, 1998 and then continue 1990 and then dibangunkan US pula. Okay, dia create immersive AR system. Immersive AR pun dah lama pada 1992 lagi. Okay, and then NASA telah membuat apa ni AR untuk navigation dalam spacecraft. Okay, and then tahun 2000, okay, 2000 ni pun dalam dah start dia buat game. Okay, mana letakkan ni lah, yang ni head mounted display ni. Okay, and then pada tahun 2005, awal 2000 ni, okay, di mana sini dah start dah Nokia dah start dah start create game untuk smartphone. Okay, pada tahun 2008 kalau tak salah. Okay, so dah start dekat commercial, dah dikomersialkan dalam Prince Ad, and then pada 2009 Robert Downey ni telah telah enablekan AR tu dalam magazine, di mana dia boleh scan boleh scan code lah. Itu 2009, so benda ni dah lama. And then pada 2012 dilancarkan aplikasi Blipa. Aplikasi Blipa adalah salah satu aplikasi untuk membangunkan mangunkan AR tu sendiri. 2014 dia dah start first AR game for Google Glass. And then pada 2016 AR game ni dah jadi macam dah orang kata dah launch Pokemon Go. Kan actually Pokemon Go ni pada 2016 dah lama dah. And then 2017, so 2017 dan hingga kini kiranya augmented reality ni telah dibangunkan dan bukan setakat 67 million dah dan more than that dah. Sebab dia telah popular dan memang digunakan hingga 2021. Dan sentiasa di-upgrade. Kita masuk augmented reality in education. First of all, macam mana AR ni dia boleh dia digunakan dalam dunia pendidikan ya. How AR is being used in education, di mana dengan penghasilan atau penggunaan augmented reality dalam pendidikan, dalam bilik belajar lah, especially dalam classroom,
memang kita boleh membuat sesuatu yang extraordinary. That's mean satu yang luar biasa dan lebih interaktif kerana augmented reality ni dia dapat membolehkan guru-guru ataupun masyarakat-masyarakat menunjukkan satu contoh konsep secara virtual ataupun maya, dan guru juga boleh menambah elemen permainan ataupun gaming untuk memberikan sokongan pada bahan, contohnya buku teks. Okay? Buku teks tu biasanya mungkin boleh tambah kod ke, and then bila scan pada kod tu appear lah gambar-gambar yang 3D pada buku teks tersebut. So dia akan make it learning more fun and enjoyable lah untuk student. Okay. So it will enable student to learn faster and memorize education. So this is the power of visualization, di mana betapa pentingnya image visual, visual dalam kelas. Sebab kalau ikut menurut kajian pun, menurut kajian yang telah dijalankan, visual memainkan peranan yang penting untuk menarik minat dan murid-murid atau pelajar dalam kelas untuk lebih fokus. Lebih fokus dan dapat meningkatkan memori pelajar-pelajar tersebut. Orang kata dia lebih benda yang menarik perhatian kan, so memang akan lebih fokus lah, sebab visual ni dapat mereka lebih dapat long term memory tu. Dia dapat ingat lebih lama. And then bila kelas tu more interaktif, memang dia lebih more interesting lah. So memang akan attract student to make it, dia akan make attention, so dia akan focus more in the class. Yang seterusnya, dia dapat enhance learning environment. That means boleh mempertingkatkan persekitaran environment yang sangat convenient lah. Contoh kita mana murid-murid ataupun guru-guru boleh akses di mana-mana bila-bila saja, ataupun anytime anywhere, boleh di mana-mana lah. So boleh ilmu tu boleh, knowledge tu boleh dapat di mana-mana sahaja. So AR ni that's mean dia boleh replace textbook. AR ni juga ada salah satu physical model. AR ni juga dia boleh replace poster. Dan juga boleh replace printed manuals. That's what special ni AR ni. Banyak sangat dia punya benefit dia. AR ni juga kita boleh katakan dia macam portable lah. Portable device ni bila kita guna smartphone tu, dia one of the portable devices yang memang bila kita guna AR ni boleh diaplikasikan, so tu kata anytime anywhere kan. Tu kita panggil enhance learning environment. Akan mempertingkatkan lebih persekitaran yang sangat enjoyable untuk murid-murid. So tak perlukan jugalah pembelian bahan material yang mahal. So ini adalah salah satu benefit of AR. And then interaction based learning. Interaction based learning ni di mana kita boleh tengok pada pencapaian student, dan development of effective teaching. Persekitaran sebenar yang kita dapat lihat, student dapat make it dalam kelas tu more collaborative, di mana boleh share the idea, boleh buat brainstorm, and then boleh discuss other, and then at the end mungkin produce something lah. Produce something. Contoh macam kelas dalam kelas sejarah. Sejarah di mana dalam situasi macam ni mungkin bila student bored, guru kena make it, kena fikirkan satu idea bagaimana nak bagi attract student berminat dengan subjek ini. Subjek ni kan more tu banyak pada teori, so macam mana nak attract dia. So tracking the real time, mungkin kita buat facial expression of student, contoh nak bagi dia happy, excited, curious, boring, sad, semua tu macam mana kita nak increasekan dia punya minat dia tu dalam subjek tersebut. Kita buat quiz ke, tapi quiz tu mesti kalau ikutkan masukkan juga elemen AR ni. So dekat sini memang kita akan lihat
kita akan lihat satu persekitaran classroom yang berbeza. Okay, dia akan tengok dia akan more interaktif, dia akan more aktif, okay, dia akan more enjoyable, dia akan fokus in class. So dia akan attention, dia akan beri perhatian sepenuhnya. Okay. Okay, ini adalah contoh-contoh AR yang diaplikasikan di dalam classroom. Okay, bila kita ada 3 image, bila kita dan pada image tersebut akan keluarlah paparan yang AR tersebut lah, paparan 3D tersebut. Okay, ini contoh augmented reality. Dia mesti ada 3D image. Okay, bila kita scan tu dia akan keluar image macam ni lah. And then kita akan lihat pada this one. Ini pun contoh augmented reality. Actually it's very interesting. Okay. Okay, ini contohnya juga. Objek 2D akan jadi 3D, okay? Memang betul-betul dalam dunia real environment. Okay, yang penting kena ada smartphone and computer. Okay, kita lihat sikit apa dia benefits of augmented reality in education. Okay. Kita lihat apa dia benefit dia. Okay, benefit dekat sini saya share adalah dia dapat meningkatkan kebolehan dalam pembelajaran. That means boleh solve the problem, boleh menyelesaikan masalah, boleh collaborate. That means student boleh collaborate dengan teacher. So nak dari segi collaboration, okay. And then creation to better prepare student for the future. So dengan AR ni juga dapat student akan prepare lebih akan create something yang new lah, something, okay. And then bagus juga untuk pedagogi, okay. This means good for traditional pedagogy, focus on technical knowledge and proficiencies. That means kita boleh ubah dari pedagogi yang lama, kita make it a new one lah. That's a new method to make learning environment more interesting and attractive. And then minimizing the time spent learning how to use the new technology and inspire empathy, communicate and collaborate, supplementing current pedagogical and stimulate interest and discussion. Okay, saya akan terang satu-satu lagi. Di mana learners ni, dia boleh learn at dia punya own pace. Maksud dia, learner ni dia boleh bantu pelajar belajar secara sendiri. Itu betapa keistimewaan bahan AR ni sendiri. Okay, kita boleh guna sekerak yang mungkin. Bila kita ada bahan tu, okay, bila kita ada bahan tersebut, kita boleh guna sekerak mungkin bahan tu. Okay, kita dah ada, kita boleh scan tu, okay, boleh guna anytime, anywhere. Okay, kerana setiap pelajar ni, dia mempunyai tahap pemikiran yang berbeza. Kita ada pelajar yang cemerlang, ada pelajar yang sederhana, ada pelajar yang lemah. So bila kita identify apa dia punya kelemahan dia tu, pemikiran tu, so kita kena cuba kita buat something yang untuk melihat tahap kebolehan pelajar tersebut dan rekod lah benda-benda yang attract dia punya minat dan dia boleh dapat ilmu tersebut. Okay, itu dikatakan learners learn at their own pace. Dia boleh belajar secara sendiri. Okay, benefit yang seterusnya di mana benefit AR ni juga dia dapat meningkatkan motivasi dalam kalangan pelajar. Okay, di mana memang secara sebab AR ni memang interesting kalau kita tengok image tadi dia ada movement, okay, visual yang menarik minat tu, okay. Visual and movement, okay. So combination verbal and visual ni akan make it enjoy and fun learning. That means memang boleh meningkatkan motivasi dalam kalangan pelajar. Okay, dia juga akan memberi satu pengalaman yang baru kepada para pelajar. So bila dapat ni pengalaman yang baru ni, new experience daripada teknologi ni, memang student akan motivated, okay, akan berasa bermotivasi untuk belajar.
Okey, ini adalah salah satu apabila kita menggunakan bahan AR, okey, benefit dia. Okey, benefit seterusnya okey adalah dapat meningkatkan kepuasan, itu satisfaction dalam pembelajaran. Itu kepuasan, pelajar akan rasa berpuas hati lah, okey, dalam kelas ni, di mana guru okey dapat membantu pelajar rasa macam puas hati kepada PDP tu. So guru kena make it something yang kata apa, macam benda yang baru lah, okey, benda yang kata apa, idea yang baru supaya dalam AR ni lah kena buat something tu, something yang new one, new idea supaya student rasa puas hati sepanjang PDP guru tersebut. Okey, yang seterusnya, kalau kita lihat juga benefit augmented reality ni juga, dia dapat membangunkan long term memory. Okey, satu memori jangka masa panjang di mana melalui paparan visual dalam augmented reality, dia akan bantu pelajar nak mengekalkan daya ingatan atau memori jangka panjang. Itu saya kata tadi, yang saya nyatakan tadi ia berkaitan dengan visual, okey, betapa pentingnya visual representation. Kerana visual representation ni memang automatically dia akan akan menyebabkan long term memory tu, okey, memang dia boleh membangunkan long term memory. Okey, ini salah satu elemen lah, itu visual presentation. Memang lebih hebat lah combination verbal and visual representation. Okey, yang seterusnya juga saya akan kongsi benefit dia, iaitu mempromosikan pembelajaran secara konseptual. Okey, iaitu di mana pendekatan baru yang memfokuskan pada pemahaman konsep AR, augmented reality itu sendiri, okey, yang di mana dapat bantu pelajar dalam menerapkan dalam dia punya pembelajaran dia lah. Okey, itu dalam kita nak promosikan conceptual learning. Okay, seterusnya kita lihat juga benefit AR ni. So benefit dia memang banyak sangat. Okey, ini pun perkongsian berdasarkan kajian-kajian yang lepas ya, kajian-kajian yang telah dijalankan. Okey, yang seterusnya adalah sebagai as a tool for student collaboration, di mana bahan-bahan AR ni boleh bantu pelajar berkolaborasi dalam kelas. Kan cakap tadi, kita boleh, student boleh discuss in the class, and dia boleh collaborate and dia boleh share dia punya idea, boleh share and dia punya idea dalam secara kumpulan. Okay, so berlakunya collaboration lah. Pelajar boleh kolaborasi dalam kelas. Okay. And then promote student creativity. Okay, ini adalah benefit yang di mana dapat mempromosikan kreativiti pelajar itu sendirilah. Kerana setiap pelajar ini mempunyai tahap kreativiti yang berbeza. Okay, dan mempunyai kreativiti, cuma tahap pun berbeza. Okay, so student ni boleh boost dia punya kreativiti dengan penghasilan bahan-bahan PDP. Okay, kita kena sebagai guru, sebagai pensyarah, kita beri peluang kepada pelajar untuk menghasilkan bahan PDP sendiri, kerana setiap pelajar ni dia mempunyai tahap kreativiti yang berbeza, dan bila beri peluang mungkin kita tak sangka betapa dia mempunyai idea yang sangat hebat. So kita kena promote students creativity. Ini di antara benefit yang saya kongsi. Okay. Kita tengok sikit apa ways teacher can use AR indication. Okay, kat sini ada saya share 5. Sebenarnya banyak lagi dia punya ways teacher can use AR indication. Okay, yang first saya share making classes more interactive. Memang kelas akan lebih interaktif lah. Dia sebagai guide, teaming up with students. Teaming up with students akan ada kolaborasi dalam kelas. Okay, and then making the most of technology. So boleh buat pelbagai ni lah, banyak-banyak pelbagai penggunaan teknologi. And then boleh guna using technology for evaluation. It means teknologi digunakan untuk penilaian atau untuk menilai sesuatu. Okay, di mana di sini ways teachers can use AR indication juga, di mana teknologi ni dapat memberi pengalaman atau dapat enhance
experience, okay, dengan menambah elemen-elemen digital dalam ekosistem persekitaran yang sebenar. That means real view ecosystem. Okay, contohnya macam kita scan figure dari buku teks, okay, dan appeal 3D interactive model. Okay, itu yang kita panggil yang berlaku dalam AR. Okay, so ada satu pengalaman yang baru lah. Okay, satu pengalaman baru untuk user tersebut. Okay, yang tu kita panggil bagaimana yang dikatakan waste teacher can use AR education. Okay, seterusnya AR juga akan membantu guru-guru. Misalnya dalam pengajaran dalam kelas lah. Kayaknya kelas ni akan lebih interesting, more interactive, akan fruitful dan before, okay, dia akan boleh perbagaikan teknik, boleh perbagaikan strategi, pengajaran akan kreatif dan akan mungkin guru akan menambahkan gaya pengajaran pembelajaran yang baru. Okey. Ya, memang AR memang akan bantu guru-guru. Okey, memang dia very interesting. Okey. Kiranya apa yang tak dapat dicapai oleh pedagogi secara tradisional, kalau kita lihat ya, can be done with the help AR technology. Okey, kalau kata tak guna kita tak guna pedagogi tradisional, kita AR boleh help, AR boleh tolong. Okey. Okey, and then tujuan teknologi ni seperti yang kita tahu adalah nak jadikan pembelajaran tu lebih interaktif dan menarik minat murid-murid. Itu dia punya point. Okey, di mana tumpuan murid ni dia no time. Okey, memang no time. Bila-bila masa boleh buka topik tersebut. Kena cikgu bagi tu dia boleh buka anytime. Malam ke, pukul 2 pagi dia rasa nak baca, dia buka, dia scan saja, dia memang boleh melihat benda tu, apa nota, apa yang guru cuba nak sampaikan. So topik tersebut dan dia akan increases engagement level as well. Okey, itu apa akan berlaku dalam bila penggunaan AR ni, penggunaan aplikasi AR diaplikasikan dalam PDP. Okey. Okey, contohnya jika guru beri topik yang suka, so memang AR can help lah. Okey, dan make learning more effective than ever. So memang kalau topik yang suka, memang kalau kita AR ada dia punya dia tak ada semua dia punya tu kan. Okey, memang akan tolong. Okey, mungkin menyenangkan pelajar tersebut. So dia akan lebih fokus lah. Mungkin akan menarik minat pelajar tersebut daripada subjek dia tak minat, dia akan berminat dengan subjek tersebut. So dia akan attract student lah. Okey, itu AR punya specialnya AR. Okey, contohnya saya cakap tadi bila student scan image pada buku teks tu, dia akan belajar macam mana persembahan 3D model tersebut. Itu yang kita tengok how effective AR teknologi. Okey, apa yang diperlukan dalam classroom ya? Okey, augmented reality ni di mana apa yang penting kena ada internet connection. Okey, kalau tak ada internet connection memang kita tak boleh run lah AR application. Okey, mesti ada mobile devices, mesti ada mobile devices yang melibatkan smartphone. Okey. And then wajib ada juga AR application. That means kena install AR application. Okay. Mesti ada triggers of markers. Okay, ini adalah 4 perkara yang penting yang perlu ada dalam penggunaan AR. Okay, AR teknologi ni. Okay, kalau tak ada internet connection, tak boleh guna juga. Okay, kalau tak ada apps, kalau tak install app tersebut, still tak boleh nak kita tak boleh nak guna solar AR ni. Okay, ini 4 points yang kita kena ingat. Internet connection mesti ada, mobile devices iaitu smartphone ataupun tablet, okay. Dan AR aplikasi, kita pilihlah aplikasi apa yang kita nak gunakan dalam AR ni. Okay, dalam kita nak bangunkan aplikasi tu, aplikasi apa kita boleh pilih. Sebab banyak sangat apps AR ya. Okay, and then triggers of markers, that's the image yang untuk triggers apps ni. Okay, macam apa dia? So ini adalah 4 benda yang penting yang perlu ada dalam augmented reality in the classroom. Okay. Saya share juga beberapa kajian
tak beberapa yang satu kajian lah saja yang saya tengah jalankan dalam augmented reality. Dan ada 2 kajian lagi yang sedang dijalankan. Okey, ini adalah my research dalam teamwork. Tajuknya adalah Augmented Reality Digital Technologies, ARDT, Realization of Language Art and Artistic Elements. Okey, kajian ni saya jalankan bersama teamwork saya. Okay, di mana kita cuba mengkaji bagaimana efektifnya augmented teknologi AR ni. Ini contoh-contoh dia. Bila kita scan kod tu, dia akan appear lah image ni. Okay. Ini adalah contoh dia. Image ni berada di mana kita scan trigger image, dia akan appear 3D image di situ. Okay, ini contoh dia. Okay, kita akan masuk mengenai augmented reality software. Okay. Actually memang banyak sebenarnya. Okay, software dia memang banyak lagi. Ni saya share beberapa lah. Okay. Okay, first saya share AR layar. Okay ya. Vuforia. Saya rasa ada yang pernah gunakan ni. Vuforia Wikitude, Metaverse. Metaverse ni agak popular penggunaan aplikasi ni. AR Toolkit. Okay. Argument, Assembler. SMB, okay, sebutan dia agak ni sikit, and Blipa. Okay, ini di antara apa ni, dia punya aplikasi yang boleh digunakan. So, anda berpeluang eksperimen semua aplikasi ni. Okay, okay, tapi aplikasi yang popular selalu ni Metaverse dan Blipa. Okay, setiap aplikasi ni dia boleh explore, dia ada dia punya keistimewaan sendiri. Okay, untuk hari ni saya akan explore Blipa, okay, Blipa dan satu lagi adalah Blipa dan satu lagi United AR. Okay, saya akan kongsi 2 software. Untuk yang satu lagi ni saya this one anda boleh explore sendiri. Dia pun interesting ya, dia ada 3D image yang memang wow lah, okay. Okay, firstly, anda kena faham apa langkah-langkah nak develop AR material. Okay, kalau kita lihat dekat sini, mesti ada 3 image. 3 image ni di mana image yang mencetus. Okay, image yang tidak mencetus lah. Dia mesti, sebab AR ni dia very simple dan memang very straightforward. Okay, okay, di mana kena ada satu image yang terbaik untuk dipaparkan pada kad tersebut. Okay, mesti image ni, mana image ni adalah mesti ada konten atau tajuk yang akan refleks pada maklumat atau video tersebut. Okay, setengah tu dia letak gambar je. Okay, ataupun depends pada apa yang anda nak buat lah. Okay, contohnya anda nak letak kat sini ada nota apa-apa. So kalau sudah nak tahu lebih, letaklah paparan, contoh ni saya letak paparan ni, okay, gambar bridge ni. And then bila katakan scan bridge ni, akan keluar information mengenai bridge tersebut. Okay, ataupun akan keluar video mengenai bridge ni. Okay, itu adalah kita kena ada 3 image. Okay, apa yang hendak dipaparkan mesti tahu. Okay, and then kita boleh hasilkan bahan ni, gambar-gambar ni, kita boleh hasilkan mungkin melalui Canva, Pictochart, melalui PowerPoint, Photoshop dan sebagainya lah. Okay, untuk kita nak hasilkan image, trigger image ni. Okay, apa yang perlu ada lagi? Ini adalah formula ya, formula untuk menghasilkan AR material. Okay, kita kena ada video. Okay, video yang akan overlay pada image ni. Okay, ini adalah video di mana video perlu MP4 format, di mana video ni akan bertindih pada trigger image. Okay, and then overlay ni akan ada atasnya nanti. Okay, saya cakap tadi. And then bila kita publish augmented reality, ia akan berlaku situation like this. Okay, that's mean the scan trigger image di belakang, video akan appear. Okay, this one adalah formula untuk augmented reality.
Okay, yang ini formula dia. So formula dia ni memang mudah saja, very simple actually. Okay. Okay. Okay, ini saya share perkongsian bersama Dr. Fariza Khalid di mana beliau pernah berkongsi dengan FPGKDRI mengenai bagaimana langkah-langkah mengenai augmented reality. So saya kredit untuk Dr. Fariza. Okay, so first apa yang perlu tahu step in making AR. Yang pertama, okay, anda kena identify a topic. Kena kenal pasti topik ataupun tajuk inovasi apa ataupun tajuk apa-apa yang anda hendak ni lah hendak buat kan, kita kena pilih dulu lah tajuk. Kalau tak ada tajuk, macam mana kita nak jalankan kita nak bangunkan AR tu kan, okay. And then yang kedua, kita kena identify the objective that you want your AR users to achieve after they use your material. Yang kedua, anda kena pasti objektif yang hendak dicapai dan kena tentukan objektif supaya pengguna capai setelah guna bahan tersebut. So kena identify betul-betul objektif apa yang kita nak achieve. Okay, so bila user pula, supaya user macam setelah guna tu dia boleh yang kata apa, tercapai lah tersebut. So kita kena identify apa yang kita nak cuba dalam material tu, apa yang kita nak buat. Okay. Okay, yang ketiga, arrange the topic into subtopic. That means smaller chunks of information. Means di mana anda perlu memecahkan ke beberapa topik. Contoh subtopik 1, subtopik 2, subtopik 3. So kena plan lah video topik tersebut, okay, pada setiap subtopik tu. Okay, setiap video tu 1 minit pun dah cukup dah. Okay, less than 1 minute tu then okay lah, okay. Dan jangan terlalu panjang. Okay, that's enough lah, okay, 1 minute. Okay, and then yang kelima, yang saya cakap tadi, based on the subtopic, plan the video or animation, then you will develop to deliver the content. Okay, dekat sini kena ada design ataupun mesti ada 3 image. Okay, mesti ada 3 image lah. Okay, based on subtopic tadi kena ada video animasi apa yang nak deliver dalam konten tersebut lah. And then design the 3D image atau booklet for each video representatively. Okay, di sini mesti ada 3 image pada design tersebut. Anda perlu fikir bagaimana nak design, mungkin nak pecahkan dalam beberapa bentuk card ataupun terpisah. So depends pada user. Okay, atau tu mungkin anda boleh come out with booklet, flip ataupun user boleh scan satu-satu. So kena betul-betul, maksudnya kena betul-betul susun strategi lah, okay, macam mana kita nak buat. So kena fikirlah kan dah macam mana kita nak jadikan AR kita ni wow lah, okay. Okay, and the last one, lepas dah siap tu kena install aplikasi semua and then letakkan, kita upload 3 image, 3 image satu kita nak pilih, and then video and then apps apa. So kena, itu di antara benda-benda yang penting. Okay. Okay. Okay, saya rasa kita kena rehat sekejap 5 minit untuk saya share aplikasi yang saya tunjuk untuk sekejap lagi. Terima kasih Cik Yani. Okay, kita teruskan ya. Okay, saya akan berkongsi dua software untuk hari ini. 2 aplikasi yang agak mudah, ringkas dan memang boleh digunakan lah. Okay, saya akan memang very simple. Okay, salah satunya adalah Blipa. Okay, Blipa yang boleh yang menggunakan yang diaplikasi dalam augmented reality. Okay, ni dia adalah dia punya ni https www.blipa.com. Okay, sorry ada slash ya. Okay, http www.blipa.com.
Okey, anda boleh buka blipa.com ni. Dia dalam komputer ya. Dan kena install juga di dalam handphone, smartphone. Okey, nanti saya akan tunjuk demo macam mana Blipa digunakan. Tapi anda perlu install Blipa di dalam smartphone masing-masing. Okey, nanti kita akan lihat bagaimana objek ni move. Dalam akhirnya anda akan Yasmin akan fokus pada 3 image saya kembali nanti. And then anda scan di smartphone. Kena install lah Blipa ni dulu. Okay, and then lepas install tu nanti boleh scan 3 image ini. Okay. Jadi saya tunjuk dalam slide dulu sebelum saya demo secara real, secara sekejap lagi, secara live. Okay, step 1 anda kena download Blipa application. And then lepas kita download nanti bila saya bagi image, trigger image tersebut, boleh scan and then boleh jadikan image tu into live lah. Jadi boleh tengok dalam bentuk reality bagaimana situasi dia berlaku. Okay, this one Blipa apps di dalam komputer. Okay. Okay. Okay, this one adalah apa yang perlu step dia adalah first kena create application project. Okay, saya akan tunjuk demo secara live. Okay, ni adalah Blipa punya surface. Okay, surface Blipa. Okay, di mana first kena sign up dulu. Okay, lepas sign up tu baru boleh login. Masukkan email dan password. Okay, baru boleh masuk Blipa. Dia free saja ya. So, boleh cuba. Okay, and then masuk saja ke Blipa punya aplikasi. Okay, this one adalah dia punya interface ya. Okay, boleh download ya kalau kata ni boleh cuba. Okay, and then di sini antara dua ni dia akan keluar dua paparan ni ya dulu, iaitu create web AR or create application AR. Okay, so pilih create application AR sebab kita nak create dalam kita nak within a mobile application. Okay, choose this one. Okay. Okay, so dia akan keluar. Okay, which one you akan start? Okay, so choose this one. Tang mana? Doktor ada tunjuk sesuatu ke sebab tak nampak sesuatu yang bergerak? Oh, yes, ada. Tak nampak Kami cuma nampak step 2 tu je. Slide. Oh, saya share menggunakan, kejap saya share sekali lagi ya. Dia kena unshare dulu kot yang asal, kemudian share balik yang daripada phone tu kot. Agaknya. Okay. I mean, I kena start all over again lah. Okay, right. Okay, no problem. Terima kasih. Sekejap ya. Okay, this one. Okay, dapat ke? Okay, nampak. Nampak. Okay, so saya start semula ya. Okay, first kena buka Blipa ni dululah, login. Tadi kena, yang saya cakap tadi, http://blipa.com tu. Okay, buka yang ni dulu dalam web. And then kena sign up dulu. Lepas sign up tu, okay, dah settle semua tu, kena login. Okay, dah login settle, dia akan masuk macam ni lah. Okay, interface dia. Interface dia akan dua je tau. Ni sebab saya dah buat beberapa testing ni. Okay, so lepas tu kena pilih create application AR. Okay, sebab kita nak within a mobile application. Okay, this one akan pilih start from scratch. Okay. Dekat sini, masa kita create blip ni, kita kena browse lah apa gambar yang kita nak, image apa yang trigger image tu. Okay, kita pilih trigger image tersebut. Okay, contohnya saya pilih this one. Okay, boleh letak title ya. Title pada nama pada trigger image ni. Contohnya letak
This one. Sorry ya, saya repeat sekali lagi. Pilih gambar ni and then open. Okay, letakkan nama. Contohnya, okay, laut. Sorry, pantai ke apa tu? Okay, pantai. Okay, pilih gambar ni and then just continue. Okay, dia akan creating your clip. Dia memerlukan internet connection yang kena ni juga lah. Kalau slow memang lambat lah juga dia nak appear, okay. So internet connection kena pastikan betul stabil. Memang very simple ya, software ni very simple. Okay, pastikan anda install ya Brickfile software dalam smartphone masing-masing. Nanti boleh tengok bagaimana ia akan appear. Okay, and then kita boleh buka keluar sini. Sini. Okay, this one. Okay, dia akan appear begini pada canvas, paparan canvas. Okay, so memang dia akan appear blur macam ni. So jangan risau. Okay, nanti kita akan boleh tengok image secara live macam mana. And then kita kena upload. Okay, upload video. Okay, pastikan ada video. Okay, anda upload video. Okay, browse video. Lepas browse video tu, okay, kita tengok mana image dia. Contohnya saya ambil yang ni. Dia mesti, saya cakap dah tadi, video mesti MP4 ya. Okay. Okay, ni loading here. Semua video akan berada di sini. Ini dia akan, okay. And then bila dah siap, okay, kita tarik video ni masuk ke atas trigger image tadi. Okay. Okay, pastikan video tersebut berada betul-betul di dalam trigger image tersebut. Okay, so kena betulkan sikit. Bagi video dimasuk betul-betul di dalam trigger image. Supaya bila kita scan nanti dia masuk size pada, dia akan papar mengikut size image tersebut. Nampak? Nampak sikit. Dr. Ju, Ya. nak tanya boleh? Boleh. Panjang video tu, dia minimal Ya. dia berapa? Ada maksimum minimum masa untuk video, duration dia. Duration tu, saya kata kalau katakan dia satu topik saja, dia boleh depends lah. Dia boleh dalam kalau kata ada subtopik saya cakap tadi, dia boleh less than 1 minute. Okay, kalau kata dia melibatkan satu saja topik, okay, dalam 1 minit ke 2 minit tu okay dah. Jangan panjang sangat kan. Kalau panjang sebab bila contohnya kalau pelajar scan gambar tersebut, mungkin nanti pelajar akan boring kan, dia akan tengok video tersebut dalam terlampau lama. So make it benda tu short and sharp macam lah. Okay, boleh ke? Okay. Saya? Okay. Thank you. Okay, sama. Okay, masuk ke image ni. Sekejap, saya internet ni dia macam tak boleh nak move. Okay, selepas dah siap, kita ni dulu and then kita preview. Dia simple je, masuk dia image betul dalam tu and then preview. Okay, ada yang dah install dah ke Blipa dalam smartphone?
Dah Ada ke? doktor. Okay dah, okay. Kalau dah kita boleh test ya. Okay, and then dalam test blip ni, dia ada test code. Okay, test code ni yang ikut Blipa beri ni memang sangat susah. 19011146 kan. So, jadikan benda tu simple. Okay, contohnya saya letak okay, 1, 2, 3. Okay ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. And then continue. Sebab test code ni nanti dia akan relate, dia akan berfungsi dalam kita punya dalam smartphone tu. Okay, dah dapat kod ni. Ini image yang kita trigger image ni. Okay, sekejap saya share. Okay, dekat smartphone tu, saya kena share new share. Okay, dekat smartphone tu, Doktor, ya. Ya. untuk Blipa ni dia memang kena edit dalam komputer. Yang dalam handphone tu dia just untuk scan je. Ya, betul. macam? Untuk scan saja. Ya, untuk scan saja. Okay, Ya. terima kasih doktor. Okay, sama. Sebab tu kita kena ada connection komputer and smartphone. Okay, smartphone untuk kita nak scan kod dia or image tersebut, and then kita akan untuk augmented reality kita akan guna device tu, smartphone tadi, scan, and then dia akan appear. Sebab and then kita guna smartphone tu, kita akan move objek tu di mana-mana. Okay, nanti anda akan lihat macam mana dia berlaku ya. Dia memang real environment lah. Okay, saya tunjuk yang ni sebab saya tak. Okay. Okay, saya tunjuk dulu dalam slideshow saya. Nampak ke slideshow, PowerPoint slide saya? Okay. Yang tadi step yang saya share tadi yang di mana ada image ditarik masuk ke dalam trigger image tadi, video ditarik dalam trigger image. Okay, dia akan berlaku macam ni. And then tadi saya share test code. Yang tadi test code ni test code yang 1717. Lepas kita ada test code tu yang mana kita set sendiri, kita yang set up. Okay, dia akan appear begini. And then, okay, ini dalam smartphone ya, smartphone akan berlaku begini. Okay, sekarang boleh buka smartphone masing-masing. Lepas install Blipa, di mana dia akan keluar begini. Okay, cuba klik dekat atas ni. Okay, dekat setting ni. Dapat ke? Dapat tak kat testing tadi? Sorry, dekat setting Blipa tu. Okay, nampak. Okay, and then masukkan test code tadi. 1, 2, 3, 4. Okay, boleh ke? Okay, masukkan 1, 2, 3, 4 and then confirm. Enter test code and then masukkan test code tu, lepas tu confirm. Okay, boleh? Okay, ni saya tunjuk ini dulu ya. Lepas dah siap tu, nanti gambar tadi anda kena scan, gambar saya bagi tadi. Lepas tu akan lihat dia akan keluar beginilah contoh lah kan. Okay. Video tu akan overlap atas trigger image tersebut. Sorry, ada technical. Di sini video tu akan move lah. Okay. Okay. Kita ni. Okay, dia akan move macam ni. Bila video tu keluar, dia loading, dah keluar tu, anda bawa saja handphone anda ke mana-mana. Anda akan lihat ada kat sini, ada di sini, ada di sini. So benda tu anda boleh twice, that's mean boleh 2 kali tekan video tersebut. Dah boleh dipaparkan everywhere. Okay, itu ada blip punya ni. Okay, saya akan share yang tadi. Okay, cuba scan gambar ni, dapat tak? Dapat tak? Keluar tak gambar yang tadi, yang video tadi? Boleh ke? Saya susah sikit nak tunjuk sebab dia kena guna smartphone kan? Okay, dapat tak? Dia akan loading dulu.
pastikan masuk test code yang betul. Kalau test code tu bukan 1, 2, 3, 4 memang takkan appear lah apa ni video tadi. Dapat? Doktor, apa ni dia tekan dekat kod 1, 2, 3 tu kan sebab saya tak dapat lah, dia kata not recognize pula. Nothing recognize. 1, 2, 3, 4. Ya? 1, 3, 4. Lepas tu terus tap to scan kan? Ya, betul. Tapi itulah bila saya tap to scan tu, scanning tu dia tak ada. Dia berpusing tapi Okay. tak ada pula. Dia macam ni, dia kena berpusing sampai habis. Okay, lepas tu tunggu kejap. Tunggu kejap. Tunggu kejap sampai dia appear video tu. Dan lepas tu kita akan tekan atas screen atas smartphone tu. Cuba tunggu sekejap. Cuba try sekali lagi. Sekejap. Okay, terima kasih doktor. Okay, alright. Sebab macam ni, okay, sama-sama. Cuma saya tengok semalam saya try juga yang Android. Android memang kadang-kadang ada problem juga. Yang iPhone okay setakat ni. Cuba yang iPhone tengok. Doktor, macam saya pakai iPhone kan. And then saya try bila saya dah masuk kod. And then dia kata tap to scan kan. Ya, betul. Bila saya tap to scan tu dia pusing kan warna orange tu. And then tiba-tiba dia blank macam tu je. Dia tak nak keluar Kenapa? Tapi kita punya kamera kena halakan ke screen ni ke? Sekarang kita kena ada dua device kan? Satu komputer dan satu handphone kan? Betul. Jadi kita adakah betul-betul pada email tersebut and then tap to scan sampai dia loading sampai habis. Okay, tak apa, saya pun tengah try ni. dia scanning. Doktor, ada kemungkinan sebab atas gambar tu ada mouse doktor kan? Okay, sorry. Try sekali lagi. Thank you. Mungkin. Okay, thank you. Okay, keluar dah. Keluar gambar, okay. Tadi tu ada mouse dia. Betul dia. Ya, terima kasih. Okay, so dapat ke video tu? Dapat. Okay, so lepas dapat video tu move smartphone tu di mana-mana? Dekat dinding ke? Okay. Boleh tak? Maksudnya kita halakan handphone kita ni, kamera handphone ni pada screen kan, laptop. Yes, pada screen laptop, pada image ni, okay, letak direct, lepas tu scan. Okay, scan sampai dia loading habis. Lepas dia loading habis tu, sampai dia appear video tu, okay, kita touch bagi video tu jalan. Lepas jalan tu, dah siap tu, bawa kita punya smartphone tu di mana-mana. Bawa je, round-round kita je. Biar video tu bergerak di mana-mana, di dinding ke, di pintu ke. Boleh tak? Dapat tak? Memang dia akan berlaku macam tu. Boleh. Cumanya saya rasa capaian internet pun nak kena strong juga doktor kan? Yes, betul. Kalau internet ni memang tak boleh. Kalau yang slow, problem lah. Dia nak loading. Video tu pula, kalau video tu berkualiti tinggi, memang lambat lah kan dia nak loading. Macam tu lah. Okay, ada yang dapat ke? Okay, boleh. Ada. Okay. Alright, boleh ke? Sebab ini memang bagi saya salah satu yang sangat mudah lah, software yang sangat mudah. Yang selebihnya boleh explore lagi. Ini di antara yang saya share yang very simple. Okay. Okay, boleh beri feedback pada saya bagaimana dia punya ni. Feedback dia punya ni lah lepas anda scan gambar tu and then move dia punya smartphone tu everywhere. Dia twice saja video tu boleh kita run. Okay, boleh ke? Dia sebelum ni saya dulu pernah juga doktor guna AR, dipanggil AR augmented yang ikon warna pink tu. Dululah lama 2-3 tahun lepas. Yang itu dia punya kekurangan berbanding dengan ini ialah apabila kita move handphone daripada gambar, dia hilang, dia putus.
Ah, Dululah yang ini okay. nampaknya bila kita dia mesti kata apa dah Ah, nampak lah. Itu yang lebih. betul Tapi betul. capaian internet memang kena strong lah saya rasa. Nampak Betul. kan tadi buat Ya betul cikgu okay. sebab kalau capaian internet memang slow connection kan, kita nak kata kita letak paparan ni, video tu bawa ke mana-mana dia akan stop di mana-mana pun. Okay. So internet connection memang betul-betul kena powerful lah. Okay, terima kasih atas kongsian cikgu Ismi. Betul ke? Ya saya. Okay, okay, boleh kita pergi software yang kedua? Boleh ke? InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay. Okay, ini Blipper, very simple. Kita pergi software yang kedua. Software yang kedua adalah software kedua adalah Unite AR. Okay. Software ni pun mudah juga. Okay, memang very simple. Cuma di istimewanya, okay, kita akan lihat apa keistimewaan dia nanti. Okay, kena yang ni dalam PC, kena dalam PC tak perlu download lah. Kita just log in. https://unitear.com -login. Okay, so kita tengok kat sini. Seperti biasalah kita kena sign up dulu. Lepas sign up tu baru kita boleh masuk. Seperti biasa kita register dulu lah. Okay, step tu ini saya akan kongsi nanti kejap lagi apa akan berlaku. Okay, saya akan teruskan dengan final dia. Okay, final dia akan jadi macam ni. Okay, tak apalah, saya cuba saya terang step satu-satu dulu. Lagi senang nak masuk tu boleh nampak terus kan. Okay, step tu lepas kita masuk, kita dah sign up semua kan. Kita sign in, and then dah masuk, kita dah log in. Okay, first dia akan appear begini. Okay, appear dalam PC ya. Okay. Ni pun kena install juga di dalam smartphone Unite AR ni. Kalau tidak, sekali nak scan tak boleh. Okay, boleh install siap-siap dalam smartphone. Kita cuba Unite AR. Okay, kita kena add new project. So kena cari, kena buat satu new file. And then lepas tu kita kena create. That's me create ni kita kena cari trigger image tadi. So kita akan image detection without QR, di mana dia akan give QR after this. Okay, lepas tu step 4 dia akan keluar beginilah. That's me dia akan target image, dia dah target dia dah ada dia akan upload. Okay, dia seperti yang tadi juga Blipper, dia ada canvas dia, so dia akan letakkan image tadi di atas canvas. Okay, something like this. Okay, this is saya kata betapa istimewa ni sebab dia ada 3D model. Okay, 3D model yang kita boleh pilih. Memang very interesting lah untuk software yang ni. Okay, ada istimewa dia di sini. Okay, step 7 kita akan pilih image tadi, 3D image tadi, and then letak di atas trigger image ni. Okay, ni video dia dalam bentuk dia move ya. Karakter ni move. So bumi ni akan move nanti. Okay, dia kita akan susun dia. And then kita preview. Okay, preview QR code akan appear di sini. So bila kita tekan ni, so kita kena guna handphone, smartphone tadi, kita scan QR code ni. Lepas scan, dia akan appear okay, begini. Okay, dia akan continue start augmenting ni dalam handphone ya. Handphone dia akan keluar begini, smartphone. Kena install yang ni. Okay, saya rasa boleh start install dah. Okay, and then lepas ni dia akan scanning image. Dia scan image. Okay, so dia akan cari mana target image dia. Dia akan keluar macam biru-biru macam tu lah. Okay, and then dia detected. Lepas dia detect, okay, so kita akan scan image ni. Okay, akan lihat ni akan move ya. Tak tahu kenapa tak boleh move. Saya rasa saya tukar komputer ni ada problem sikit. Sebenarnya ini move ya, dia berpusing-pusing. Dia memang bergerak-gerak. Okay, tak apa. Kita buat secara live.
Okay, ni Yuna AR. Kita sign up dulu and then masuk sign in. Okay, this one dia punya interface dia. Interface dia begini. Okay, kita add new project. Lepas kita add new project. Okay, kena keep waiting. So very important lah, internet connection kena betul-betul laju. Okay. Sekejap ya, sabar sekejap. Okay. Alright, dia akan keluar pilih. Okay, so kita kena pilih this one. Image detection. So create. So kita browse image. Okay, cari image yang kita nak ni. Contohnya saya ambil gambar ni. Saya open. Okay, alright. And then kita continue. Okay. This one trigger image. Okay. Lepas tu katakan dekat image ni. Okay, image ni katakan kita nak letak yang tadi saya cakap 3D model. Okay, dekat 3D models ni memang banyak pilihan. Okay, banyak sangat pilihan. Kita boleh pilih choose your 3D model and then choose ada education, ada architecture. So education semua ni move ya, semua ini bergerak moving. Okay, moving model. Okay. Okay, this is architecture. Semua 3D dan dia memang moving. Okay, and then boleh pilih yang mana kita ni lah. Okay, katakan saya ambil animals. Animals. Okay, pilih saja animals. Contohnya saya ambil animated. Ni elephant. Okay. Gajah yang animated ni. Okay, kita kena betulkan image ni. Okay. Bagi dia betul-betul masuk berada di okay. Pusing dia ke depan. Kita boleh guna setiap ni lah dia punya point-point tu untuk nak movekan dia. Okay, pusing. Alright. Okay. Okay, contohnya kita dah siap. Okay, bila dah siap, patutnya kita boleh save and publish lah. Okay, tapi saya nak preview je. Kita try dulu. Okay, and then okay. Okay, dekat sini ada QR code dia. So boleh download QR code ni. Okay, lepas download QR code tu cuba kita target image ni, keluar tak gambar apa ni gajah tadi. Gajah yang comel tadi. Okay, boleh try tak? Ada yang install ke untuk Yuna AR? Boleh ke? Sedang. Okay, sedang. Alright. Dia akan keluar, bila kita target tu, dia akan keluar biru image tu sebab dia nak target kan? Ya. Cuba buat tengok dapat. Okay. Dia yang ni tak perlu code ya. Kita boleh target terus. QR code tadi tu sebenarnya kita boleh print. Nah, contohnya. Okay, dapat tak? Akan nampak memang gajah tersebut ni. Dan kita boleh move. Kita nampak dia gajah yang comel tu berada di mana-mana. Okay, nampak gajah keluar dah. Guna handphone boleh tunjuk di tempat. Ya?
Macam mana? Oh, tak boleh. Oh, Ya, okay. and then move Oh, okay. seperti biasa. Gajah tu kita boleh bawa keluar. Boleh buat keluar, boleh. Ya, still boleh. Sekarang ni gajah Apa gajah pun atas kena keyboard saya. atas keyboard. Yes, betul. Gajah tu boleh move saja. Memang very interesting. Cuma yang ni beza dia tak perlu QR Tapi code. dia tak. Yang satu lagi dia ada pilihan karakter yang Ya. sangat menarik. Yang ini lebih ringan saya rasa banding dengan yang tadi. Yang tadi sebab dia kena masuk kod kan? Ya. Okay. Maksud saya capaian internet lah. Yang ni tak perlu kuat pun saya rasa okey. Sebab dia terus Okay. capture tu nampak. Alright. Yang tadi mungkin dia bergantung pada ni kot sebab kerana mungkin dia perlukan kod kan? Mungkin kadang-kadang kod tu tak boleh baca ke mungkin dia ada berlaku juga dekat situ. Okey. Okay. Okay. Boleh Menarik ke yang lain boleh cuba? Ada yang lain dapat tak? Gajah yang comel boleh bawa di rata-rata je. Okay, ni antara dua software yang sangat mudah yang boleh diaplikasikan. So, anda semua boleh membuat mengikut kreativiti sendiri. Seperti kata tadi, kalau nak buat inovasi tu, boleh kita target tengok subtopik, beberapa subtopik. Bila scan tu macam dekat sini, kita boleh download QR code ni. Okay, lepas tu letak saja kat trigger image yang kita nak print nanti. Kini bila katakan murid-murid itu ataupun siapa-siapa saja nak scan dekat image tersebut dengan QR code tadi sekali. So nak scan image pun boleh, QR code pun boleh. Memang akan appear gambar tersebut, video tersebut. Okay, so yang ni antara dua software bagi saya quite interesting and very easy to use. Very user friendly. Okay. Boleh ke? Saya rasa dua tulisan ni saja yang saya okay. Yang ini menariknya doktor, bila kita dekatkan handphone dengan gambar tu, saiz anak gajah jadi besar. Okay. Menarik ya. Betul. Okay. Boleh lepas ni boleh cuba lagi. Banyak sangat karakter dia kan. So cari satu satu trigger image yang memang kata apa yang dapat menarik kan, yang menarik minat, ini letak saja karakter-karakter tersebut. Sebenarnya banyak sangat boleh explore dalam ni lah. Saya masuk ke Unit AR ni lagi sebab dia ada 3D karakter yang memang menarik. Okay, kita banyak pilihan. Okay. Okay. Ada satu lagi yang ni anda boleh explore sendiri nanti. Okay. Yang ni agak complicated tetapi very interesting. Dia ada juga dia ada 3D character juga. Okay. Ada 3D character kat sini. SMBLR Studio. Okay. Yang ni adalah boleh try. Okay. Dan sebenarnya kita boleh reka karakter sendiri. Karakter sendiri kena guna software lain pula. Dia it's quite complicated lah. Contoh ni kita kena guna Blender, kita kena guna Mazimo untuk nak create kita punya own karakter. Kalau tak minat karakter ni memang boleh create karakter sendiri. Tapi ada software untuk nak create karakter yang kita boleh bawa ke augmented reality punya aplikasi. Alright. Okay. Saya rasa yang tu boleh explore ya nanti. Cuba explore, memang interesting. Tapi yang last one saya share tu quite difficult. Okay, this one boleh je install nanti. Okay, saya rasa saya dah share. Okay, saya rasa lambat mungkin saja masalah sikit ni, dia ada hang. Okay, ini saja perkongsian saja untuk hari ini. So bagi saya innovation in education is easy unless you make it difficult. Okay, itu the last word from saya. And then
Ini perkongsian saya mengenai aplikasi dan boleh mencuba. Dan sekian daripada saya. Terima kasih semua. Boleh kita teruskan dengan moderator untuk perkongsian seterusnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih atas perkongsian ilmu yang menarik berkenaan aplikasi augmented reality dalam pengajaran dan pembelajaran tadi. Dalam pembentangan tadi dapat kita lihat beberapa perkara yang sangat bermanfaat ya tentang AR ni, terutama dalam dunia pendidikan di mana AR dapat meningkatkan pencapaian dalam pengajaran dan pembelajaran. Okay. Di samping itu, aplikasi augmented reality juga dalam sosial media, medikal atau perubatan, broadcast juga tidak kurang pentingnya. Seterusnya saya rasa kita boleh buka kepada sesi soal jawab. Para peserta boleh bertanya secara langsung di sini atau dalam ruangan chat. Okey, ada soalan? Tak ada? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Saya sebenarnya minta maaf saya tak dapat buka kamera, ada problem. Firman tak ada kamera. Okey, saya ada soalan. Right. Okey. Sebab saya berminat lah dengan AR ni kan untuk dalam pengajaran, dalam pembelajaran kan. Cuma bila saya tengok tadi contoh yang doktor bagi tu dia berdasarkan objek yang maksudnya bukan yang hard copy kan. Sebab saya ada try macam adalah juga maksudnya kalau kita nak yang betul-betul yang marker yang memang betul atas yang hard copy ni, maksudnya kita nak betul macam katakan buku ataupun flashcard kan. Memang apps yang doktor bagi tadi macam Blipart tu kan. Boleh ke support? Sebab saya tengok yang boleh support hanyalah Viforia. Betul kan kalau saya salah, dan kalau kita tahu Viforia ni dia memang coding sikit kan. Okey, ya betul. Kita ni nak bagi konten tapi nak dalam masa sama nak kena belajar coding kan. So nak tanya ada tak pilihan lain, option lagi yang lagi senang, maksudnya kalau kita nak gunakan, nak scan atas yang benda yang hard copy macam kad ke buku ke kan. Itu sahajalah. Sebab macam saya ada kita ada hantarlah saja nak cetak buku untuk publisher and then diorang buatlah marker sekali kan. Cuma itulah bila nak masukkan dekat dalam apps tu macam sebab dia tengok Viforia tu Allah Akbar semua penuh coding kan. Tengok tadi tu macam kod Blip R tadi tu boleh support ke untuk yang hard copy ke macam mana? Doktor ada idea? Okey, ni saya Cikgu Lily ke nak panggil apa ni? Ya, saya Lily, sorry. Ya, Puan Lily ke? Okey. Ya, saya Puan Lily. Okey, Puan Lily macam ni. Kalau ikutkan tadi, Blipper dengan yang saya share dua tu, ikutkan gambar tersebut kita boleh print dalam bentuk hard copy. So tak ada masalah, boleh kita scan, memang gambar akan appear seperti biasa. Yang tadi on screen kan, kita kena print. Print tu memang kena betul-betul, the actual dia punya image tersebut lah. Jangan ada terletak overlap benda lain ke, bila dia scan memang tak keluar lah. Okay. Itu antara dia sebenarnya memang boleh dalam bentuk hard copy. Sebab tu tadi dia bagi code. Okay, macam Unite AR tu dia bagi code. Lepas kita scan code tu memang dia akan appear video tadi. Okay, that means trigger image tadi kita kena print dalam bentuk betul-betul exactly sama dengan dalam komputer punya paparan tu. Boleh ke Puan Lily? Okey, boleh. Oh, maksudnya boleh print out lah. Sebab saya ingatkan macam okey, sebab saya tak try lagi. Okey. So kiranya boleh support lah dan ya Puan Lily. Cuma Puan Lily kena pastikan bahawa image tersebut betul-betul exactly dalam komputer tu. That means dari segi colouring dia apa semua tu kena betul. Dari segi kualiti dia tu. Kalau katakan print dia jadi katakan resolution rendah ke apa ke, dia bila scan tak dapat jugalah. Memang dia akan jadi masalah gitu.
Maksudnya kualiti kertas pun kita kena tengok juga ya. Ya, kualiti kertas, kualiti dari segi resolution image tersebut memang very important. Mesti exactly sama dengan komputer punya apa yang di-appear dalam komputer tersebut. Okey, boleh Kak Lily? Okey, baik. Terima kasih banyak ya. Okey, terima kasih. Sama. Dr. Ju, Soalan seterusnya. Dr. Ju nak tanya Dr. Ju. Okey. Ya, Dr. Hijrah. Macam contoh trigger image tu, kita boleh buat satu je ke ataupun boleh buat 2, 3 dalam satu paparan tu dekat canvas tu? Ke macam mana? Alright. Okey, terima kasih Dr. Hijrah. Okey, dekat canvas tersebut kita boleh letak more than one. Tu tak ada masalah. Tapi dia macam ni, dia satu-satu lah. Dia kena ada seperti kita tak topik tadi, dia akan susun nanti. Boleh tapi dia kena susun. Susun pada Yasmin tadi satu atas canvas tu satu, Yasmin kena ada canvas 2, canvas 3, canvas 4. Macam tu lah. Canvas kedua image lain, canvas ketiga yang lain. Macam tu. Betul. Okey, nanti dia punya dia sebab tadi kita kena pilih subtopik kan, the main topic and then subtopik dia. So kita boleh buat different card, different canvas, paparan dia tu akan ada dalam tempat yang sama, bukan tempat yang sama, dia macam orang kata apa, satu topik yang sama. Okey, katakanlah kita nak customize lah kita punya apa tu objek tu kan, apa kita sebut tu? Kita kan mana gambar itu sendiri kan, sebab tadi yang kita tunjuk yang dah ready made kan, kita ambil saja. Betul. Kalau kita made, syarat gambar tu macam mana? Okey, gambar tu kalau boleh sebab dia paparan cukup dah lah dari resolusi yang rendah. That means biar betul-betul dalam 7 to resolution dah cukup. Jangan image tu berat sangat lah kan, sebab kita hanya paparan on screen. Okey, tetapi depends juga. Kalau kita nak print image tu kena quality balik lah. Kalau tak nak print on screen memang resolution dia kita kena rendahkan lah untuk web ke apa. So dalam kita nak buat image kita sendiri, kita boleh dalam handphone ke tak ada masalah, ataupun kita boleh edit image di Canva ke, di Photoshop ke, atau mana-mana software editing. Okey, lepas dah siap tu memang kita boleh masukkan trigger image di dalam apps ni. Maknanya boleh lah kita nak letak muka kita sendiri kan. Boleh letak muka, lepas tu letaklah apa video apa yang sesuai di situ. Macam tu lah. Original idea tu memang kena prompt kita lah. Lagi-lagi menarik lah. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama Dr. Hijrah. Baiklah. Saya rasa kita sempat lagi terima satu soalan sebab sekarang pukul 4.21 dan kita dijangka tamat pada 4.30 petang. Boleh kan Dr. Ju? Satu soalan lagi. Okey, boleh. Dan selebihnya jika ada boleh email ke? Dalam email ataupun dalam email lah. Dr. Ju akan bagi email address dalam ruangan chatting ya. Dr. Ju, ada peserta yang minta contact number Dr. Ju sebab mungkin dia orang nak belajar dengan lebih lanjut lah tentang apa ni AR ni lah. Boleh ya Dr. Ju? Boleh. Alright, boleh. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okay. Ada soalan lagi atau tak ada? Kalau tak ada? Assalamualaikum. Boleh satu lagi? Okey. Boleh cikgu ya. Okey, pertama sekali terima kasih dan terima kasihlah pada Dr. Jelena di atas perkongsian AR tu tadi. Saya Ismi daripada Kedah. Cuma saya nak tanya satu perkara berkenaan dengan macam mana kita panggil impak kepada student lah kan. Berdasarkan pengalaman doktor lah yang lama, mungkin saya yakinlah doktor dah menggunakan AR ni satu jangka masa yang lama. So impak kepada student tu macam mana doktor? Sebab kalau kita lihat tadi yang pertama sekali ialah capaian internet satu.
Kemudian yang kedua, sebab saya pun satu ketika dulu pernah juga menggunakan AR ini kan, yang mana saya letakkan macam tadi doktor beritahu kita letakkan gambar, kemudian saya move kepada letakkan QR code. Jadi kan yang pertama, kalau sebab saya mengajar di sekolah menengah harian biasa, jadi yang pertama untuk pelajar akses di sekolah tu memang agak terhad lah, sebab kebenaran untuk bawa handphone tu agak limited. Okey, kecuali mendapat kebenaran, okey tak apa. Tapi saya ubah mode, saya hantar QR code, saya hantar gambar melalui WhatsApp kumpulan ya. Jadi maknanya mereka boleh akses di rumah. Tetapi jadi macam tadilah dengan design yang pertama yang doktor perkenalkan tadi tu, dia nampaknya agak berat, agak laggy dan sebagainya. Ya, before tu. Jadi last saya pun bila bila saya buat tak ada respon begitu ni kan, jadi saya pun terberhenti dah sekejap. Saya ingat dah setahun lebih lah saya berhenti tak guna AR ni. Jadi sekarang ni saya jumpa nampak lebih ringan. Saya yakinlah. Cuma saya nak tahu berdasarkan pemerhatian doktor lah, pengalaman doktor sendiri, di kalangan, mungkin di kalangan IPG, pelajar-pelajar tak ada masalah kod. Tapi dari segi keberkesanan tu, ada tak doktor boleh share kan? Maksudnya dengan kaedah begini, memang maksudnya impak pada student tu amat berkesan. Kan, macam saya dulu, macam yang tadi cikgu ataupun doktor apa tadi bagi tahu, letak muka kita. Kan, satu ketika dulu saya letak macam tadilah, letak harimau, letak apa kan. Kemudian saya letak muka saya. Maknanya dia scan ni nampak muka saya. Kan? Saya di sebalik itu saya letak video saya. Soalannya saya bercakap dengan mereka. Cakapnya pendek je pun. Buka muka surat sekian-sekian, latihan. Sila buat, itu je pun. Kan? Sebab dia mengambil masa yang maksudnya kalau video tu panjang berat, dia agak sukar diri. Jadi itulah minta perkongsian lah daripada doktor bagaimana impak dengan pelajar kita lah. Itu saja. Terima kasih. Okay, alright. Kalau ikutkan dari segi impak, sebenarnya dari penggunaan augmented reality ni memang sangat memang sangat dia memang satu aplikasi yang hebat lah kan. Jadi seperti cikgu katakan tadi bahawa betapa pentingnya internet connection kan. Kalau slow connection memang tak boleh appear lah kan. Sebab tu masa kita impak dia di mana dalam kelas tu memang kalau kata kita kan depends pada situation lah. Selalunya macam saya buat yang saya tunjuk gambar tadi, saya berdasarkan kajian. Okey, kajian di mana saya memberi satu set for 4D augmented reality tu, dan saya buat kajian bagaimana image-image tersebut dipaparkan di dalam kelas, kelas murid-murid sekolah rendah kan, di mana kami buat kajian. Adakah bagaimana kita tengok dinosaur tadi kan, yang cikgu tengok dinosaur tadi. Dinosaur tu bila appear dalam kelas, pertama murid-murid sekolah rendah kan, dia tengok dia dah wow dah. So masa tu kita kaji mengenai more to language art. Okay, bila kita tengok dia, student bila appear tu, cikgu akan explain satu persatu kan. So dalam kelas tu memang student akan lagi more fokus lah, akan beri dia sebenarnya akan fokus dalam kelas. So daripada benda yang pembelajaran yang agak boring tak kebok tu, dia akan lagi sebab benda tu nampak interaktif kan. Dia sebenarnya dia bergerak, dinosaur tadi bergerak. Okay, so cikgu akan tunjuk di mana dia akan guna smartphone sendirilah. Dia akan appear di situ, murid akan tengok di situ. Walaupun student tak ada device ni, tak boleh bawa smartphone kan. Tapi cikgu memainkan peranan penting bagaimana nak jadikan orang kata benda-benda tersebut betul-betul dalam situasi yang real. Kena kreatif lah. Bagaimana nak buat smartphone mesti ada, mungkin kena ada tools yang lain. Okay, so cikgu kena fikirkan satu new method, a new tool. Macam mana nak apply di dalam kelas tersebut. Kalau ikut dari segi kemudahan memang kita akan problem. Tapi cikgu, kreativiti guru tu sangat penting. Adakah benar? Okay, boleh cikgu sini? Ya, okey. Mungkin saya boleh berkongsi sedikit lah ya. Okey. Sedikit kongsi daripada saya. Jadi apa yang doktor beritahu tu memang sangat tepat lah. Dengan kekurangan fasiliti dan sebagainya. Jadi apa yang saya dah buat ialah kerana dalam buku teks KSSM yang terkini memang banyak, dah semakin banyak AR ini. Okey, jadi apa yang saya buat ialah sebab saya menggunakan projektor LCD kan, saya gunakan sendiri, alhamdulillah saya bawa sendiri lah. Saya letakkan di kelas. Jadi saya gunakan konsep mirroring. Okey. Jadi
daripada handphone saya terus ditembakkan ke projektor, jadi nampak papan depan. Jadi handphone itulah yang saya pegang. Biasanya anak murid yang duduk depan lah jadi mangsa. Dia akan pegang handphone saya. Dia akan pegang handphone saya. Jadi kalau saya nak tunjuk, sebab saya mengajar sains, jadi saya tunjuk yang scan dulu kan. Iaitu scan atas meja dia, iaitu buku teks dia. Maka saya gunakan set mirroring. Jadi di papan hitam nampaklah skeleton tu bergerak kan. Jadi panggil saja. Duduk dekat sebelah skeleton. Yang pertama sekali kita ambil gambar. Selfie. Sebab selfie ambil gambar ni memang itu yang paling utama budak-budak ni yang belajar ni. Kan? Once dah dapat tu, kita dia explain lah. Ini dia punya tengkorak, ini dia punya spinner, ini dia punya. Jadi itulah itu perkongsian lah yang saya boleh kongsi lah kan. Maksudnya belajar tanpa handphone pun, guna handphone cikgu yang satu tu saja. Disiarkan di LCD projector kelas. Jadi satu kelas dapat manfaat. Itu je lah. Okey, terima kasih doktor. Cikgu memang kreatif dan bagus. sebab kata apa banyak apa benda-benda ni cikgu gunakan tu sayang lah. Especially KSSM ni. Buku KSSM yang yang baru ni kan sangat interaktif dan banyak. Jadi kalau tak diguna tu rasanya rugilah kan. Rugi. Itu je lah je. Okey, terima kasih doktor. Okey, terima kasih banyak ya cikgu. Satu perkongsian yang menarik juga daripada cikgu sini. Terima kasih. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung sesi sebab sekarang dah hampir 4:30 petang. Atau kalau ada soalan lagi boleh kot Dr. Ju. Kalau ada. Saya rasa boleh yang akhir Kalau tak ada kita tutup sesi ni. Tak ada. Macam tak ada Saya rasa boleh email ataupun WhatsApp je. Okey, boleh WhatsApp atau hantar dalam email. Okey, kita dah sampai ke penghujung sesi. Terima kasih atas sokongan hadirin dan hadirat sekalian. Saya juga ingin mohon maaf sekiranya ada silap bicara dan sebagainya. Kita akhiri bengkel ini dengan tasbih kifarah dan surah al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang menyertai program kami, anjuran Jabatan Sains. Terima kasih Tania, PLS. Tanya semua, Dr. Ju. Terima kasih settle hari ini. Terima kasih Kak Marini, Kak Idra dan Bibi Amin. Bibi Amin. Terima kasih semua. Terima kasih kepada moderator dan fasilitator. Terima kasih sama-sama.